Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kita berjumpa lagi dalam rancangan Teroka Sains bersama Mr. Afifi. Okey, rancangan Sains Tube. Terima kasih kerana terus bersama dengan cikgu untuk mempelajari subjek sains untuk tahun yang kebanyakannya daripada tahap 1. Okey. Baik. Jadi untuk kali ini kita akan belajar topik sains tahun 2, okey, iaitu topik yang ke-9, iaitu topik bumi. Okey, cikgu percaya ramai yang suka dengan tajuk ni sebab tajuk ini dia sangat menarik kerana kita dapat belajar mengenai um, perkara-perkara yang berkaitan dengan bumi kita. Okey, baik. Baik, jadi untuk teruskan topik ini, kita akan sentiasa merujuk kepada buku teks kamu. Okey, kalau kamu ada buku teks, boleh buka sama-sama dengan cikgu. Kalau tak ada, cikgu akan bawakan buku teks ni untuk kamu. Okey, baik. Ini dia buku teks digital kamu ya. Okey, baik. Jadi kita akan tengok tajuk bumi. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita dengar dulu. Ada satu lagu yang sesuai untuk kamu, yang ada juga dalam buku teks ni. Kita dengar dulu. Nak dengar tak? Kamu nak dengar cikgu nyanyi ke nak dengar komputer nyanyi? Cikgu nyanyi. Cikgu tak apa, kita dengar komputer nyanyi sedap sikit kan. Okey, lain kali cikgu nyanyi. Okey. Baik, kita dengar dulu lagu ni. Okey. Okey. Dengar sama-sama ya. Kalau boleh nyanyi sekali ya. Mengalir air dalam sungai, tiada pernah berhenti. Dari mana sumber asalnya? Marilah kita pelajari. Okey, boleh? Kalau boleh ikut, kamu ikut ya. Nyanyi sekali ya. Nyaman udara bertiupan, geraknya dapat dirasai. Beri kesan untuk hidupan, marilah kita selidiki. Okey, baik. Jadi itulah lagu dia berkenaan dengan air dan juga udara. Baik, dia kata apa? Mengalir air dalam sungai tidak pernah berhenti. Pernah tak kamu tengok sungai yang berhenti mengalir? Tak pernah ya. Sungai sentiasa mengalir. Okey, dan dari mana sumber asalnya? Mana datang sungai? Itu yang kita nak belajar kali ini. Kemudian dia kata nyaman udara bertiupan. Betul tak? Bila kita keluar, angin bertiup, kita rasa nyaman sangat. Kemudian geraknya dapat dirasai. Kita dapat rasa je tapi kita tak nampak pun ya. Kemudian beri kesan untuk hidupan, mari kita selidiki. Jadi kita nak bersama untuk belajar topik ni. Okey? Baik, tanpa membuang masa, nampak kita tengok gambar ni. Ini suasana di mana ni? Kita ada nampak air terjun, kemudian ada seorang bapa sedang memancing ikan di dalam sungai. Jadi apa kaitan air terjun dan sungai? Adakah bila kita ada air terjun, kita ada sungai? Ke lain? Okey, kita akan tengok sama-sama. Okey, nampak dia piknik ni. Dia sedang berkelah. Kamu pun suka, cikgu pun suka. Cikgu suka berkelah tepi sungai. Tapi sekarang ni kena hati-hati sebab banyak kes kencing tikus disebabkan oleh apa? Pencemaran. Nampak ni, dia orang bawa makanan berkelah. Bila kamu buang tak tentu hala ataupun kamu main buang dalam hutan ataupun tepi sungai, jadi ia akan menarik tikus untuk datang ke tempat tersebut. Dan apabila kencing tikus tu masuk ke dalam air sungai, jadi itu yang berbahaya. Okey, jadi dia kata air dan udara ialah sumber asas. Betul? Betul tak? Kita dah belajar dulu apakah sumber ataupun apa keperluan asas benda hidup. Yang pertama sekali adalah air. Okey, baik. Jadi dari mana air ini diperoleh? Daripada mana dia datang? Kita akan tengok ya. Sumber air semula jadi. Yang pertama, apakah sumber air semula jadi yang terdapat di bumi? Yang pertama sekali adalah hujan. Sekarang ni pun musim tak tentu. Macam dulu
kita ada musim panas, bukanlah musim spesifik. Tapi dulu di Malaysia ni kita ada setengah masa, ada beberapa bulan tertentu tu dia macam panas sikit, lepas tu datang musim tengkujuh iaitu musim hujan. Biasanya hujung tahun, bulan 11, bulan 10, bulan 12. Okey, tapi sekarang ni hujan tak menentu kerana perubahan iklim cuaca dunia. Okey, sebab itu kita kena sayang bumi kita. Okey, jadi titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan, iaitu sumber air yang pertama. Bila hujan turun, hujan banyak tak? Kamu nampak kadang-kadang hujan macam sikit kan, tapi bila hujan yang lebat tu kamu tengok dia boleh menyebabkan apa? Dia boleh menyebabkan banjir. Bila banjir maksudnya air terlalu banyak dan melimpah. Nampak? Jadi itu adalah daripada sumber air yang terdapat dalam bumi ni, pada bumi. Okey, kemudian tasik, kawasan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Okey, tasik. Tasik ni dia bukannya sungai. Okey, tasik ni dia terbentuk disebabkan kawasan yang rendah. Okey. Dan tasik yang paling besar di Malaysia, kalau tak silap cikgu ya, adalah tasik Kenyir. Itu tasik buatan. Okey. Itu kalau tak silap cikgu, kamu cuba check boleh ya. Okey. Tasik Kenyir. Kalau kamu ada rasa tasik yang lebih besar daripada tasik Kenyir, kamu boleh nyatakan dalam ruangan komen. Okey, kita sama-sama tengok ya. Okey. Jadi tasik ni dia ada di Malaysia ni ada dua, tasik buatan dan juga tasik semula jadi. Tasik semula jadi ni macam nilah, macam dalam gambar ni. Okey, dia terbentuk hasil kawasan yang rendah, kemudian air bertakun dan menjadi tasik. Macam kat Malaysia ni banyak tasik yang terkenal. Okey, contoh macam di KL kita ada tasik Titi Wangsa. Lepas tu kita ada tasik apa lagi? Tasik kalau dekat Perak, dekat Ipoh kita ada kita ada panggil tasik cermin. Sebab dia punya lapisan air tu dia seolah-olah memantulkan cahaya, tasik cermin. Okey. Kemudian laut. Laut bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Okey, jadi laut ni airnya cukup banyak. Jadi itu adalah sumber air pada permukaan bumi. Okey, jadi sumber air semula jadi yang terdapat di bumi adalah seperti hujan, sungai, tasik, laut dan mata air. Kita akan tengok bagaimana satu-satu benda ni, macam mana dia bentuk dia dan apa fungsi dia. Okey. Baik. Jadi ada berapa? Ada 5 hujan, sungai, tasik, laut dan mata air. Mata air kita tak tengok lagi ya. Okey, baik. Jadi mata air ini adalah mata air. Ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Mata air ni kamu susah nak jumpa. Sebab mata air ni dia bukannya berada dalam kawasan sekolah kamu ke, berada dalam kawasan rumah kamu ke. Okey, mata air ni biasanya berada di tempat-tempat yang tersorok. Bukanlah tersorok, maksudnya tempat-tempat yang jarang orang pergilah. Okay, sebab kalau di mana keluar mata air, di situ dia akan buat satu kawasan untuk mengumpul air tersebut ya. Kita tak boleh nak buat taman perumahan dekat mata air, kita tak boleh nak buat sekolah dekat mata air. Okey. Sebab itu adalah sumber air kita. Okey. Mata air yang paling banyak sekali yang paling hebat sekali adalah apa dia? Di Mekah atau mata air Zam-Zam tu. Dia keluar air tak berhenti-henti, air Zam-Zam tu. Okey, itu ciptaan Allah ya. Okey, kemudian sungai. Sungai, hujan turun ke bumi membentuk aliran air yang dikenali sebagai sungai. Inilah jadinya sungai. Macam mana sungai terjadi? Okey, hujan turun, kemudian dia turun di tempat yang tinggi dan kemudian daripada tempat yang tinggi tu dia turun ke bawah jadilah air sungai. Ini adalah sungai yang terbentuk dan kemudian sungai ini akan mengalir ke mana? Dia akan terus mengalir ke laut. Kita akan tengok kejap lagi ya. Sambil tu soalan dia tanya, apakah yang akan terjadi jika tiada air di bumi? Kamu kalau air tak ada dekat rumah pun, kalau rumah tak ada air pun kamu dah kelam kabut dah. Nak mandi tak boleh, nak basuh nak ambil wuduk tak boleh. Okey, nak kita nak cuci kebersihan diri pun tak boleh kan. Kamu nak minum lagi, nak basuh pinggan, kamu dah kelam kabut. Kalau itu baru dekat rumah tak ada air. Bagaimana kalau tak ada air itu di bumi?
Maksudnya bumi kita ni tak ada air. Apa akan jadi? Cikgu rasa memang kelang kabut lah. Kan? Betul tak? Okey. Baik. Jadi sekarang ni ini adalah memilih carta sumber air. Kita dah tahu dah ada 5 ni. Kalau kamu nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okey, kita teruskan. Jadi konsep dia air mengalir. Okey, air ni dia mengalir. Lihat air mengalir dengan banyak, lebatnya hujan. Nampak ni, dia buat terowong ni. Bukan terowong. Dia buat saliran. Terowong pula, saliran. Okey. Jadi saliran air ni nampak ni. Hujan tu turun atas atap, kemudian dia mengalir ke bawah dan jatuh dalam saliran tersebut, dan kemudian saliran tu dia turun mengalir ke dalam saliran yang ini, dan kemudian turun dia tadah. Terus air hujan. Jadi kalau dia tak buat saliran ni, agak-agak air hujan tu jatuh ke mana? Terus jatuh ke tanah. Okey. Tahukah kamu apakah arah aliran air mengalir? Macam mana air mengalir? Siapa tahu? Air mengalir, arah dia. Air mengalir macam mana? Okey. Ini adalah eksperimen. Jadi untuk pengetahuan kamu, arah aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini senang. Kalau kamu nak buat eksperimen di rumah pun tak ada masalah. Kamu boleh cuba untuk ambil air, kemudian taruhkan dalam satu bekas. Okey, kemudian kalau kamu cuba condong, kamu biarkan sahaja. Kamu condongkan ke satu bahagian. Kamu angkat satu bahagian tu, tengok air tu diturun ke tidak. Okey, dan kemudian air tu ada dinaik tak? Kalau air tu naik ke atas, itu adalah penemuan baru. Air biasanya dia tak naik ke atas, dia akan turun ke bawah. Sama juga macam kita tengok longkang. Okey, longkang dekat rumah kamu siram air ataupun kamu pancutkan air. Tengok, kalau dia mengalir ke mana? Ke bawah ke atas? Itu kamu boleh cuba sendiri. Tapi konsep dia adalah tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hujan pun jatuh daripada atas. Tak ada pula hujan daripada bawah naik ke atas. Tak ada. Hujan di atas turun ke bawah. Okey. Jadi ini adalah aliran air yang semula jadi. Okey. Bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti sungai? Tadi kita kata air daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi sungai macam mana? Ya, air sungai mengalir daripada kawasan tanah tinggi. Inilah kejadian sungai. Kita tengok tadi sungai kan. Bila hujan turun dengan lebat, dia akan turun di bahagian yang tinggi, iaitu puncak-puncak bukit. Okey, kawasan tanah air di kawasan tanah tinggi. Dan kemudian daripada atas ni barulah dia akan turun membentuk sungai. Okey, dan kemudian dia turun lagi, maksudnya, dan terus ke laut. Maksudnya laut ini adalah kawasan tanah rendah. Jadi akhir air itu dia akan turun ke laut. Mula-mula dia akan datang daripada tempat yang tinggi. Okey, kamu biasa tengok air terjun kan? Kalau kamu pernah tengok air terjun, kamu akan tahu. Okey, di sini cikgu ada satu gambar. Cikgu nak tunjuk kat kamu bagaimana air terjun terjadi. Okey. Jadi kamu tengok kat sini, cikgu tunjuk dekat kamu. Ini contoh, bukanlah kata ini air terjun yang sebenar. Ini contoh. Kamu tengok ya. Okey. Nampak tu? Dia daripada tempat yang tinggi, dia ada satu laluan dan kemudian mungkin ni pecah ataupun mungkin ada lubang kat sini. Air itu akan turun dan kemudian air ini akan mengalir terus ke mana tempat yang lebih rendah. Kalau tak ada tempat yang rendah, maksudnya dia akan bertakung lah. Dia tak akan mengalir. Okey, ini adalah contoh ya. Okey, baik. Dan kamu pernah tengok air terjun tak? Kamu mesti tertanya-tanya kan? Kamu mesti selalu fikir, air terjun ni mana dia punya mula dia. Okey, di sinilah. Okey, dan kalau kamu pernah pergi ke Perak, kamu lalu highway utara selatan, kamu akan jumpa satu kawasan highway yang mana kamu boleh nampak air terjun. Yang ini, nampak? Ini nampak ni, air terjun ni. Okey, jadi ini di Perak. Ini air terjun Lata Kinjang di Tapah. Okey, jadi air terjun ni dikatakan yang tertinggi di Asia Tenggara.
Itu cikgu tak dapat pastikan. Tapi yang pasti ia adalah air terjun yang tertinggi di Malaysia. Setakat yang cikgu baca lah. Kalau kamu ada info, ada lagi air terjun yang lebih tinggi, kamu boleh kongsi dengan cikgu. Okay? Ini adalah kawasan dia. Air terjun ni boleh nampak dia daripada highway. Daripada lebuh raya kamu boleh nampak dia punya air terjun ni. Air ini yang nampak. Yang tak nampak ni dekat atas ni. Dekat atas ni dia akan air hujan akan bertakung dekat sini, kemudian dia akan turun ke rendah-rendah dan akhirnya mengalir ke bawah. Inilah asalnya air terjun. Okey? Baik. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok kitaran air. Bila berlakunya, macam mana hujan berlaku pula? Kan tadi kamu kata daripada hujan turun ke bawah, lepas tu turun ke bawah dekat tanah tinggi, kemudian turun menjadi sungai dan ke laut. Jadi macam mana pula hujan boleh terjadi? Dari mana datangnya air hujan tu? Jadi ini adalah kitaran dia. Okey, bagaimana hujan terhasil? Ini adalah punca dia. Kitaran air semula jadi berlaku berterusan. Dia sentiasa berlaku sebab proses ni automatik. Okey, daripada air laut, okey, dia disejat ke atas. Dia disejat menjadi wap air dan naik ke atas. Kemudian wap air menyejuk dan kemudian akan membentuk titisan dan membentuk awan. Itu yang kita kata awan tu, bila kita nampak je awan tu dah gelap, kita kata awan dah berat. Awan dah penuh air, sekejap lagi nak hujan. Sebab apa? Sebab awan bila dah penuh, dia akan menurunkan titisan, menurunkan hujan. Okey, daripada mana? Daripada laut. Daripada sungai pun dia menjejak ke atas kan. Bila waktu tengah panas, paling mudah kamu nak faham kalau kamu jemur kain. Bila kamu jemur kain dalam tempat yang sejuk, dalam rumah kamu ataupun dengan tempat yang panas di luar rumah, mana lagi cepat kain kamu kering? Mesti dekat luar rumah tempat panas. Sebab apa? Sebab cuaca panas tu dia menyejat air itu ke atas. Baju kamu kering lah. Okey. Kemudian dia dah sampai ke awan. Kemudian lepas daripada awan, awan akan menjadi berat dan kemudian turun sebagai hujan. Di sinilah hujan akan turun kepada dua kawasan yang utama, iaitu dia akan turun ke air laut dan kemudian dia akan turun ke kawasan tanah tinggi, dia yang membentuk air terjun dan juga sungai. Kemudian sungai ni macam tadilah, dia mengalir terus kembali ke laut. Itulah proses dia. Daripada laut ataupun sungai naik ke atas jadi awan, awan dah berat. Okey, kemudian turun sebagai hujan ke mana? Ke laut balik. Laut, sungai. Okey. Itu adalah konsep kitaran air yang paling mudah. Okey, boleh teruskan. Okey, kalau kamu nak pergi ambil air ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Kamu boleh pause je dulu, tekan berhenti, lepas ni kamu sambung balik. Okey. Okey, sekarang kita akan belajar tentang udara pula. Tadi kita dah tengok tentang air. Dari mana datang air. Okey, sekarang kita nak tengok tentang udara. Udara berada di sekeliling kita. Kita tahu udara ni penting untuk manusia, haiwan dan tumbuhan. Untuk benda hidup. Itu adalah keperluan asas benda hidup. Macam air tadi, kalau tak ada tak boleh. Kalau udara pun tak ada tak boleh. Okey, udara juga terdapat dalam air dan dalam tanah. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas, tetapi yang paling banyak adalah oksigen dan karbon dioksida. Kalau kamu belajar lagi, dalam udara ni macam-macam gas ada. Macam-macam benda ada. So, yang utama adalah oksigen dan karbon dioksida. Siapa perlukan oksigen? Manusia, benda hidup. Okey, ayam ke, kucing ke, mereka memerlukan oksigen. Dan siapa yang memerlukan karbon dioksida? Tumbuh-tumbuhan. Ini kita dah belajar pada topik yang awal dulu ya. Tumbuhan pun bernafas. Dia memerlukan karbon dioksida dan dia membebaskan oksigen untuk benda hidup macam kita ni guna. Ikan pun bernafas dalam air. Okey. Lepas tu kamu tengok ada blub atas tu. Okey. Baik, jadi udara pun bergerak. Tapi kita nampak tak udara bergerak? Kita nampak tak dia pergi? Nampak tak? Kita tak nampak sebab udara tak boleh nampak. Tetapi udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Bila angin, kita rasa angin tu, itu adalah udara. Itu adalah angin yang udara yang bergerak. Jadi kita tak dapat lihat, tapi kita hanya dapat rasa sahaja.
Okey, jadi apakah kepentingan dia angin ni? Angin, udara yang bergerak ni, apa kepentingan dia? Nampak ni, kamu pun tahu, kamu suka main. Kalau kamu main layang-layang, kalau tak ada angin, maksudnya kalau layang-layang tak boleh nak terbang tinggi. Kemudian kapal layar, kalau tak ada angin yang bertiup, dia tak boleh nak bergerak dengan laju. Okey, itulah kepentingan udara yang bergerak, iaitu angin. Dan ini juga kepentingan dia, kesan angin. Satu, kita nak jemur baju. Kemudian kita nak memusingkan kincir angin. Kincir angin ni dekat Malaysia cikgu rasa ada, tapi kita tak gunakan kincir angin sebagai sumber tenaga. Okey, cikgu pernah pergi dekat Thailand, cikgu pernah pergi dekat kamu boleh tengok dekat negara-negara yang anginnya memang kuat. Okey, dia gunakan kincir angin ni, yang ini untuk menjana tenaga elektrik. Konsep dia seperti dynamo. Dynamo nanti kamu belajarlah. Okey. Jadi tapi kesan angin kalau terlalu kuat, apa pula dia punya kesan? Kita pun selalu kan dekat rumah kamu berlaku hujan yang terlalu lebat disertai dengan angin yang cukup kuat. Apa yang berlaku? Atap rumah terbang, kemudian kemah terbalik, okey, kemudian apa lagi? Pokok boleh tumbang, betul? Itu adalah kesan angin yang terlalu kuat. Kalau di laut, kalau angin terlalu kuat, dia akan membentuk ombak yang terlalu besar. Jadi bahaya untuk bot-bot kecil. Boleh karam. Okey. Itu adalah kesan angin yang amat kuat. Jadi berhati-hatilah. Okey, jadi ini ada satu eksperimen untuk mencipta roket angin. Kamu boleh cuba, senang sahaja. Cikgu pernah buat dengan murid cikgu. Nanti cikgu akan buat satu eksperimen ni. Cikgu akan videokan dan tunjuk kepada kamu. Okey. Baik, dan seterusnya itulah. Ini adalah satu lagi eksperimen membuat loceng angin. Ini pun kamu boleh buat sendiri di rumah bersama mak ayah kamu ataupun adik-beradik kamu. Okey. Jadi di situ adalah cukuplah di situ untuk topik bumi. Jadi kamu boleh baca balik rumusan nota-nota ni di sini. Apa dia sumber angin, okey? Bagaimana air mengalir, ke mana air mengalir? Apakah udara yang bergerak tu apa dia, ada berapa gas dalam udara dan sebagainya. Okey, jadi kamu boleh tengok dan kamu boleh cuba soalan yang ada dalam buku teks kamu ni. Okey, baik, jadi macam biasa sebelum kita tamat, cikgu akan bagi satu quiz, okey, berkenaan dengan topik bumi. Okey, iaitu soalannya adalah nyatakan, cuba bagi tahu cikgu satu contoh negara yang menggunakan kincir angin sebagai sumber tenaga elektrik. Satu negara yang menggunakan kincir angin, memang sumber utama dia adalah kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Kamu boleh komen dekat bawah. Okey, nanti cikgu akan tengok mana tahu kamu terpilih untuk menang hadiah daripada cikgu. Okey, macam biasa klik subscribe channel cikgu, okey, dan tekan butang loceng untuk mengelakkan anda tidak perasan video baru cikgu, dan juga follow cikgu di Instagram Science Tube Mr. Afifi, dan juga like dan follow cikgu di Facebook Science Tube Mr. Afifi. Okey, jadi sampai sini sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye-bye. Nak tengok banyak lagi video Science Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.